Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Tamizi dan juga rakan-rakan sekalian. Kami dari Grup 3. Kumpulan kami memilih tajuk Adat dan Budaya Tradisional Kaum di Malaysia. Manakala untuk tema kami pula adalah kemunculan tamadun Cina dan juga India di Malaysia. Kedatangan kaum Cina dan India ke tanah Melayu ini secara beramai-ramai ini kita tahulah bahawa sebelum perang dulu Jadi sebelum British campur tangan lagi di Kedah ni, kita tahu sudah ada orang-orang Cina yang datang secara sendirian walaupun tak begitu ramai, terutama dari kalangan ahli-ahli perniagaan. Ada juga dari kalangan ahli perniagaan tu orang Cina Islam. Saya mulakan dengan permasalahan kajian dahulu. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai pelbagai kaum, pelbagai bangsa dalam satu negara. Jadi secara tidak langsung pelbagai adat dan juga budaya yang ada. Dengan kepelbagaian adat dan juga budaya di Malaysia menjadikan Malaysia adalah salah satu negara yang unik, kerana tidak semua negara di dalam dunia ini ada keunikan yang sama. Terdapat 3 kaum yang diketahui umum, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Hari ini saya akan bercakap berkenaan kaum Cina dan juga kaum India. Kedua-dua kaum ini, kaum Cina dan juga kaum India, sangat-sangat terkenal dengan adat dan budayanya di Malaysia. Ia sudah tentu memberi impak yang sangat besar kepada semua masyarakat di Malaysia. Adat dan juga budaya di Malaysia adalah satu kepentingan yang setiap masyarakat di Malaysia perlu mengetahui, mengingati dan juga menghayati oleh seluruh masyarakat di Malaysia, tidak kira kaum, bangsa ataupun agama. Ia merupakan salah satu faktor yang penting untuk Malaysia kerana ia dapat mengekalkan keharmonian kita di Malaysia. Oleh demikian, kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah awal kaum Cina dan juga kaum India di Malaysia. Selain daripada itu, kajian ini dibuat untuk kita lebih mendalami dan juga kita lebih faham berkenaan adat dan juga budaya kaum Cina dan juga kaum India, supaya ia lebih mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya generasi muda. Kita teruskan dengan objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian yang telah kami sediakan, iaitu yang pertama, mengetahui sejarah awal kewujudan kaum Cina dan juga kaum India di Malaysia. Manakala yang kedua pula adalah mengenal pasti keunikan adat dan budaya di antara kaum Cina dan juga kaum India. Yang ketiga pula adalah mengenal pasti kesan adat dan budaya kaum Cina dan juga kaum India di Malaysia. Manakala yang keempat dan yang terakhir adalah menjelaskan kepentingan adat dan budaya untuk kedua kaum ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad Hakimi bin Fazil. Nombor matrik saya adalah 421-3000-861. Okey, masyarakat Cina dan India di Malaysia juga mempunyai adat dan cara hidup yang tersendiri. Sejarah kehadiran kaum Cina juga bermula dengan perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan serantau. Kehadiran mereka juga secara tidak langsung membawa bersama bukan sahaja barang dagangan, tetapi juga adat resam, budaya dan corak pemakaian tradisional mereka yang kemudiannya disesuaikan dengan suasana tempatan. Kaum India juga bukanlah penduduk asal di Malaysia. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke-15, masyarakat India terdiri daripada Sami, Buddha dan Hindu tidak terlepas pandang untuk memasuki tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka tersendiri. Objektif kedua, iaitu mengenal pasti keunikan adat dan budaya tradisional kaum Cina dan India di Malaysia. Dalam kajian ini, pengkaji mengkhususkan kepada keunikan adat dan budaya tradisional kaum Cina dan India. Seterusnya,
Bagi kaum India pula, dari segi kelahiran Sami ataupun sesiapa yang berpengetahuan tinggi mengenai agama Hindu, mereka akan membisikkan Gayatri Mantra, iaitu sejenis mantra Tuhan di telinga bayi sebelum tali pusat dipotong. Bagi bayi yang baru dilahirkan juga akan disapu madu bercampur minyak sapi pada lidahnya. Terdapat pantang larang bagi kaum India, iaitu sebelum bayi dibawa masuk ke dalam rumah, upacara alati dilakukan untuk mengelakkan bala atau sebarang malapetaka daripada berlaku kepada ibu dan kepada bayi tersebut. Ibu kepada bayi tersebut juga akan diasingkan dari ahli keluarga dan orang luar dilarang melawat kecuali untuk tujuan perubatan selama 2 minggu. Mereka mempunyai pakaian seperti sari. Sari merupakan pakaian tradisional India yang mudah dikenali di seluruh dunia. Sebidang kain yang berukuran 5 hingga 6 ela panjang dipadankan dengan kain dalam yang berwarna seakan-akan kain sari tersebut. Seterusnya, bagi kaum India, mereka dari segi pemakanan, kaum India pula mempunyai keunikan kerana mempunyai keenakan tersendiri, iaitu daun kari, minyak sapi, serbuk kari dan pelbagai rempah ratus serta herba-herba, sayuran dan bahan yang sering digunakan dalam masakan kaum India. Contoh masakan kaum India ialah ulundu vadai, merupakan sejenis kuih yang diperbuat daripada tepung beras dan berbentuk roda dengan lubang di tengah dan lain-lain. Assalamualaikum, nama saya ialah Muhammad Asrawafi bin Jalil. Nombor kad matrik saya ialah 421-300-4071. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan mereka. Seperti juga kaum-kaum lain, masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan, kematian dan sebagainya. Apa yang menarik berkenaan adat kaum Cina ialah suatu bentuk adat dan peta untuk kehidupan yang mereka namakan Feng Shui, yang mana pengaruhnya masih menebar dalam kalangan mereka pada hari ini. Lazimnya, adat istiadat Cina dipengaruhi oleh unsur Buddha yang menjadi pegangan kebanyakan ahli falsafah dalam masyarakat Cina. Falsafah lampau juga banyak mempengaruhi adat istiadat Cina sehingga menyebabkan mereka mempunyai pelbagai cara dan pantang larang yang berorientasikan adat. Selain itu, masyarakat Cina juga mementingkan nazak keluarga dari sebelah lelaki. Nama pangkal seseorang itu, nama keluarga di dalam masyarakat Cina ialah nama keluarga di sebelah lelaki. Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain dilantik menjadi ketua keluarga dan merupakan waris utama pusaka keluarga. Hal ini merupakan adat yang diwarisi dalam masyarakat Cina sehingga sekarang. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga di dalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang lelaki di dalam keluarga adalah amat penting. Perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkahwinan. Namun pada zaman yang lebih moden ini, hanya pendaftaran menurut undang-undang sahaja yang diperlukan dan akan diadakan majlis keraia yang mewah di sesebuah restoran. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. Justeru, kesihatan si ibu dan kandungannya adalah amat dititik beratkan. Si ibu digalakkan tidur, makan dengan baik, membaca buku yang baik dan melihat benda-benda yang cantik. Antara upacara-upacara yang diraikan masyarakat Cina selain dari Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh ialah adat ulang tahun kematian, adat puja kampung, adat mencuci kubur, semaya hajat dan menjamu keramat. Adat-adat ini tampak seumpama perbuatan yang menjadi amalan masyarakat Melayu. Namun, ianya pastilah berbeza dan dijalankan dengan cara dan matlamat yang berbeza bagi mewujudkan identiti masyarakat Cina yang tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ramzi bin Ahmad, nombor kad matrik 421-300-3071. Kepelbagaian kaum dan sejarah yang panjang menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dengan latar budaya yang berbeza. Adat budaya yang merangkumi seluruh aspek kehidupan masyarakat telah berkembang melalui tradisi perwarisan dari satu generasi ke generasi yang diamalkan sejak turun-temurun ini telah mempengaruhi sebahagian besar gaya hidup masyarakat Malaysia
dan menjadi identiti setiap kaum. Terdapat juga kesan atau impak yang terdapat dalam adat dan budaya kaum Cina dan India di negara Malaysia. Kehadiran dan kewujudan adat dan budaya ini mampu memberi pengajaran kepada generasi muda untuk lebih menghargai budaya dan adat resam masing-masing melalui pelbagai majlis dan program kemuafakatan dan kemasyarakatan yang dijalankan dan semestinya dapat melambangkan jati diri sesebuah negara, malah memartabatkan lagi negara Malaysia yang diketahui umum hidup dalam negara harmoni dengan rakyat yang berbilang kaum. Selain itu, adat dan budaya tradisional dalam kaum Cina dan India dapat memberi impak yang positif, iaitu wujud sikap keterbukaan atau toleransi antara kaum Cina dan India. Hal ini dapat menjadikan masyarakat yang wujud di Malaysia lebih unik dan menarik kerana di dalam kaum Cina dan India terdapat pelbagai budaya, bahasa, agama, muzik, tarian dan kesenian, pakaian dan makanan yang antaranya boleh dikongsi bersama. Seterusnya, wujud beberapa aspek persamaan budaya antara kaum Cina dan India walaupun mempunyai adat dan budaya yang berbeza seperti kekeluargaan, adat resam, objek-objek kebendaan dan nilai-nilai keagamaan. Misalnya, kaum Cina dan India di Malaysia saling menghormati adat resam yang diwarisi secara turun-temurun sama ada kaya atau miskin. Akhir sekali kita perlu memahami akan kepentingan adat-adat itu sekurang-kurangnya sebagai pelambangan dan identiti ataupun peribadi masyarakat mereka. Selain itu, adat dan budaya tradisional kaum Cina dan India yang telah melahirkan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai adat resam dari zaman dahulu. Kaum Cina dan India sehingga kini masih mengekalkan adat dan budaya tradisional masing-masing dan menerapkan dalam diri mereka dan cara hidup sehingga ke hari ini. Oleh itu, adat dan budaya tradisional memainkan peranan yang penting dalam cara sesuatu kaum di Malaysia. Terima kasih.